Peristiwa hiker sesat di Sungai Pisang, Gombak pada 17 April 2022 yang dikatakan agak mistik. Pada hari kejadian, kebetulan saya berada berhampiran air terjun, iaitu di kawasan parking kereta kerana menunggu seorang rakan yang belum tiba untuk ke destinasi lain. Tiba-tiba saya disapa oleh 3 pengunjung berbangsa Cina meminta bantuan untuk saya membuat laporan polis. Mereka mengatakan ada 3 pengunjung telah hilang atau sesat dan seorang rakan mangsa-mangsa tersebut sedang mencari sejak 3 jam yang lalu. Air terjun Sungai Pisang adalah terletak di dalam hutan simpan di negeri Selangor, iaitu di Batu 12 Gombak. Laluan ke Sungai Pisang Gombak adalah melalui Jalan Gombak Lama menghala ke arah Bentong. Bagi penggemar-penggemar dan pecinta alam, flora dan fauna, Sungai Pisang merupakan salah satu destinasi air terjun yang harus dikunjungi walaupun sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Air terjunnya yang sangat cantik serta pengalaman river trekkingnya yang unik kerana perlu melalui terowong air menyebabkan ia menjadi salah satu kegemaran bagi hikers-hikers dan mereka yang mencintai aktiviti-aktiviti di hutan, alam semula jadi ataupun juga aktiviti santai bersama keluarga. Pada hari kejadian iaitu pada 17 April 2022 dalam bulan Ramadan, setelah diberitahu oleh pengunjung tentang kehilangan hiker tersebut, jadi mereka meminta bantuan saya untuk menelefon polis kerana mereka perlu pulang dengan segera. Disebabkan tiada siapa atau pengunjung lain di tempat parking tersebut, saya menunggu seketika. Tapi tidak berapa lama kemudian ada 2 lagi pengunjung keluar dari air terjun. Lalu saya bertanya kepada mereka jika mereka mengetahui tentang hikers yang dikatakan sesat. Mereka mengatakan kepada saya ada 2 hikers telah sesat dan dikatakan seorang lagi telah cedera kerana terseliuh kaki. Disebabkan info yang berlainan, saya agak keliru. Jadi saya mengambil keputusan untuk menelefon ke bahagian kecemasan 999 dan membuat laporan polis pada jam 4.17 petang. Setelah segala butiran diambil dan segala soalan dijawab, mereka menghantar bantuan dan unit bomba yang pertama tiba di kawasan tersebut pada jam 4.40 petang dan saya diarah untuk menunggu di tempat kejadian. Setelah menjawab beberapa soalan, satu tim bomba lebih kurang dalam 6 orang masuk ke hutan di mana dikatakan hikers itu telah sesat. Tidak lama kemudian, pihak polis, bomba dan unit-unit berlainan tiba di tempat kejadian. Hari menghampiri senja tetapi anggota penyelamat masih lagi tidak menemui hikers tersebut dan belum ada sesiapa yang keluar dari hutan. Tidak lama kemudian rakannya yang sedang mencari rakan karibnya yang sesat itu keluar dari kawasan air terjun. Setelah itu baru kami mengetahui cerita yang sebenar bahawa yang hilang hanyalah seorang, bukan 3 atau 2 seperti yang diberitahu oleh pengunjung lain. Ceritanya begini, rakan baiknya yang sesat itu ingin trekking ke Sungai Pisang. Lalu rakannya menghantar dan menurunkan beliau di parking kereta di Batu 12 Gombak. Lalu beliau pulang kerana ada urusan lain. Tapi tidak lama selepas itu beliau menerima panggilan daripada ibu bapa rakannya mengatakan yang anaknya telah sesat. Kemudian rakan karib tadi yang telah menghantar beliau pergi semula ke Sungai Pisang dan mencarinya selama 3 jam tetapi tidak juga ditemui. Walaupun operasi search and rescue sedang dilakukan, tapi sehingga waktu maghrib masih tidak lagi ditemui. Di sini ada sedikit kepelikan berlaku kerana hiker yang hilang itu dan rakan karibnya masih boleh berkomunikasi melalui telefon dan hiker yang sesat itu telah berkongsi live location kepada pihak bomba tetapi mereka masih lagi gagal menemui beliau. Akhirnya selepas waktu maghrib, ketua operasi mengatakan mengarahkan berpecah dan separuh daripada pasukan penyelamat mengikut jalan masuk melalui highway dan tetapi masih juga tidak ditemui walaupun jam menghampiri pada pukul 10 malam. Saya difahamkan oleh anggota bomba bahawa mangsa yang hilang tersebut telah membakar baju ataupun jaket beliau untuk memberi tanda SOS kepada pasukan penyelamat. Tetapi pasukan penyelamat masih juga tidak menemui atau nampak sebarang tanda yang ditinggalkan oleh mangsa berkenaan. Pada ketika itu, berita kehilangan atau orang sesat tersebar di seluruh kampung dan orang asli masuk ke hutan bagi mencari hiker yang hilang itu.
Pada jam 10.40 malam, mangsa ditemui oleh orang asli tidak berjauhan dari terowong. Padahal jalan yang sama, anggota Search and Rescue telah berulang alik di tempat yang sama berdasarkan live location yang dihantar dan dikongsi oleh mangsa. Kata mangsa yang sesat itu, beliau mendengar bunyi mercun yang dibaling oleh orang asli tersebut. Lalu beliau mengikut arah bunyi dan akhirnya bertembung dan berjumpa dengan orang asli tersebut. Sebelum itu, beliau tidak melihat atau mendengar apa-apa bunyi atau sesiapa yang lalu di kawasan tersebut, seolah-olahnya ia tersembunyi. Dan anggota Search and Rescue juga tidak melihat atau nampak apa-apa di kawasan tersebut, juga unggun api yang dibuat oleh mangsa tersebut. Bagi mereka yang tidak familiar dengan trek atau jalan ke air terjun Sungai Pisang, laluan trek ke Sungai Pisang terbahagi kepada dua, iaitu laluan di tepi highway selepas dari terowong naik ke tangga kanan ataupun laluan mengikuti anak sungai di dalam hutan. Bagi mereka yang ingin mengikuti jalan anak sungai di dalam hutan, selepas daripada terowong terus dan akan terjumpa satu bongkah batu yang besar yang betul-betul dikedudukan di antara cabang di antara pecahan anak sungai kanan dan kiri. Sila ambil laluan anak sungai sebelah kanan untuk laluan hingga ke arah air terjun. Laluan arah sungai sebelah kiri itu bukanlah arah ke air terjun. Laluan kiri itulah yang menyebabkan ramai yang telah sesat. Menurut beberapa orang kampung yang saya kenali di area situ mengatakan di area sebelah kiri ataupun di laluan anak sungai sebelah kiri itu ada satu perkampungan orang Budian. Tujuan video ini dibuat adalah untuk berkongsi nasihat atau pesanan ringkas oleh Ketua Operasi Search and Rescue pada hari kejadian bagi mereka-mereka yang suka menjalankan aktiviti-aktiviti di hutan seperti camping, trekking atau hiking seperti saya. Dengarkanlah nasihat ringkas dari beliau. Kira kalau nak masuk hutan ada 4 perkara lah. Kan? 4 perkara ni kira macam pantang larang ataupun SOP lah. Kalau berani jangan berani sangat. Dan kalau takut jangan takut sangat. Dan mulut ni kena jaga, jangan selupa cakap besar. Tapi yang penting mulut dah. Kan, cakap besar. Dan niat tu kena baik. Niat tu apa? Kadang diuji. Saja nak dites, nak diuji orang ni macam mana. Itu biasa itulah. Saya bawa orang pergi masuk hutan, jangan ambil barang apa-apa. Tapi saya rasa dia ambil barang tu. Saya nanti tanya, dia ambil pokok ke ambil daun kan? Dah saja dia ambil. Jadi tu tadi kawan dia kata, you ambil barang apa-apa tak? Kalau ambil barang, tinggal buang. Tapi kat situ, macam orang cari petai kan, memang akan diusik tempat tu. Oh ya? Ini nasihat untuk semua hikers yang suka masuk hutan tapi tak ikut pantang larang hutan. Lagi-lagi kalau nak masuk hutan, kena buat preparation lah. Jangan fikir, nak pergi sekejap. Sekejap pun macam nak pergi sehari, nak pergi sehari pun macam nak pergi 3 hari persiapan dia. Sebab kita tak tahu bila di dalam hutan adakah kita nak balik cepat ataupun kalau kita tersesat kita dah ada barang-barang untuk menyelamatkan diri. Baik.